Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung latihan daripada buku teks lah, muka surat 91 dan 92. Latihan ekstensif. Okey, untuk tajuk insurans. So kita pergi kepada soalan yang pertama. Berikan 3 contoh risiko. Okey, boleh diinsurankan yang dihadapi oleh seorang peniaga yang memiliki sebuah bangunan kedai. So dekat sini dia minta kita 3 risiko. So dia nak 3, kena nyatakan 3 lah risiko. So cikgu ringkaskan risiko. Okey, so risiko ni yang pertama sekali, kalau kita ada bangunan kedai, mestilah ada risiko kecurian. Kecurian harta benda. So kecurian harta benda. Okey, yang ni daripada pencuri lah, dimasuki oleh pencuri. Okey, yang kedua risiko barangan rosak semasa perjalanan. Okey, barang rosak semasa perjalanan. Okey, dan risiko yang ketiga, risiko kebakaran lah. Okey, risiko bangunan kedai terbakar. Okey, so dekat sini cikgu list 3 risiko lah yang pelajar kena tahu. Okey, apabila kita ada sebuah bangunan kedai. So settle soalan yang pertama. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Mengapa prinsip indemnity penting dalam kontrak insurans? Soalan dia tanya mengapa prinsip indemnity penting dalam kontrak insurans. Okey, sebelum tu kita recall balik. Okey, so yang ni kita lah, ni kita. Okey, pemegang polisi dan ni syarikat. So kalau kita ambil insurans, kita bayar premium. Okey, premium ni premium maksudnya bayaran bulanan lah. Okey, premium, dan bila kita ambil insurans kita ada perjanjian. Mesti ada perjanjian. So perjanjian ni nama lain dia kontrak insurans. Kontrak insurans. Okey, ni kontrak insurans lah. Okey, so bila berlakunya kemalangan, syarikat akan bayar pampasan kepada kita. So pampasan kepada kita menggunakan prinsip indemnity. Apa dia prinsip indemnity ni? Syarikat bayar. So cikgu ringkaskan, syarikat bayar apa yang kita tuntut. Okey, maksudnya kalau kita tuntut 2,000, dia bayar 2,000 lah. Sebab kita ambil insurans ni bukan untuk kaya lah. Okey, so soalan dia mengapa prinsip indemnity ni penting? Okey, yang pertama sekali untuk memastikan. So cikgu ringkaskan, untuk memastikan. Okey, pemegang polisi yang ni kita ni pemegang polisi berada dalam kedudukan keuangan. Yang sama. Okey, seperti sebelum kerugian. Sama seperti sebelum kerugian. Okey, oleh itu pemegang polisi tidak boleh mengawal keuntungan lah. Maksudnya kita ambil insurans bukan nak jadi kaya, tapi kita nak memastikan kedudukan keuangan kita sama seperti sebelum. Okey, yang ni boleh refer buku teks muka surat 70, 75. Okey, so settle soalan yang kedua.
Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, apakah perbezaan antara insurans kemalangan diri? So, kita ada insurans kemalangan diri, insurans hayat dan insurans perubatan dan kesihatan. So, biasanya kalau dia minta perbezaan, okey, paling mudah kita buat table lah. Paling mudah kita buat table. Okey. So, dekat sini cikgu cerita dulu insurans kemalangan diri Insurans kemalangan diri. Okey, apa dia insurans kemalangan diri? Okey, melindungi pemegang polisi sekiranya berlaku kecederaan. Sekiranya berlaku kecederaan. Okey, seterusnya kecacatan, hilang upaya. Kecacatan, hilang upaya. Okey, atau meninggal atau meninggal berpunca secara langsung daripada kemalangan. Okey, so yang ni ialah insurans kemalangan diri. So kalau insurans hayat, okey, cikgu asingkan sikit. Okey, so kalau insurans hayat, okey, pampasan pampasan diberi sekiranya pemegang polisi ni meninggal dunia lah. Okey, so insurans hayat, pampasan diberi sekiranya pemegang polisi ni meninggal dunia. Meninggal dunia dalam tempoh perlindungan dalam tempoh perlindungan. Okey, ni ialah insurans hayat lah. Kalau insurans kemalangan ni pampasan diberi, jadi tadi sekiranya berlaku kecederaan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal. Okey, seterusnya yang last kali insurans perubatan dan kesihatan. So, buat warna lain sikit. So, melindungi belanja perubatan lah. Okey, melindungi belanja perubatan, faedah penyakit kritikal dan lain-lain lah. Faedah penyakit kritikal dan lain-lain. Okey, yang ni untuk perbezaan ni pelajar boleh rujuk juga muka surat 76 hingga 79. Okey, so cikgu bincang 3 saja soalan. Video seterusnya cikgu akan sambung soalan yang keempat dan yang keenam. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Selamat menonton. Assalamualaikum. Okey, soalan keenam. Syarikat insurans ABC menawarkan 2 pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka seperti dalam jadual di sebelah. Okey, jadual di bawah. Okey, kadar premium tersebut adalah untuk lelaki yang sihat dan tidak merokok. Okey, so lelaki yang sihat dan tidak merokok. Okey, kita tengok soalan. Rizki Bromo 35 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Dia ingin membeli pelan boleh baru tahunan bernilai 150,000. Hitung premium bulanan yang perlu dibayarnya. Okey, first kali pelajar, kita tengok soalan dia. Ni ialah soalan insurans hayat.
Okay, so cikgu take note sikit kat sini. Ni ialah insurans hayat. So, bila jumpa saja soalan insurans hayat, okay, kita tulis dulu formula insurans hayat. So, premium sama dengan nilai muka polisi, okey, bahagi dengan RMX. Okey, darab dengan kadar premium. Okey, per RMX. So, jumpa saja soalan insurans hayat, kita tulis dulu formula. Formula ni dibekalkan semasa periksa. Okey, apa yang penting dalam formula ni? First kali kita take note sikit. Kalau premium, yang ni tahunan. Okey, itu nombor 1. Okey, nombor 2, RMX dekat bawah ni ialah premium bagi setiap nilai muka. Okey, maksudnya RMX yang dekat bawah ni kita ambil daripada yang atas ni. Ni main point yang kedua. Okey, dan yang lain kita just masukkan sajalah. Okey, so cikgu masukkan nilai muka polisi. So, nilai muka polisi dia beli 150,000. So, 150,000 bahagi dengan RMX ni ialah 1000 tadi itulah. Okey, darab dengan kadar premium per RMX. So, dekat sini kita tengok. Okey, umur dia 35 tahun. Okey, so 35 tahun. Okey, dan pelan baru tahunan. Yang ni So, jumlah dia RM4.03. So, 4.03. So, bila dah dapat macam ni, kita just tekan calculator lah. Okey, kita tekan calculator. 150,000 223 per dengan 1000 darab dengan 4.03. So, kita akan dapat RM604.50. Okey, RM604.50. Okey, ni nilai premium ni yang kita kira ni ialah tahunan. Soalan dia hitung premium bulanan. So, dia nak bulanan. So, bila bulanan, okey, kita tulis balik kat sini bulanan. So, 604.50 bahagi dengan 12 bulan. So, sebulan dia kena bayar bahagi dengan 12. Okey, RM50.38. Okey. So, RM50.38. Okey, so settle untuk soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey. Vincent ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun. Okey, dengan nilai muka 100,000. Dia berumur 45 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Hitung premium tahunan. Soalan dia nak premium tahunan. So, first kali kita masukkan formula lah seperti biasa. Tulis dulu formula siap-siap. Premium. Okey, sama dengan nilai muka polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium. Okey, per RMX. Okey, dah ada formula macam ni, baru kita masuk nilai dia. Okey, nilai muka polisi dia ialah 100,000. So, 100,000. Bahagi dengan RMX. Tadi kita dah ambil RMX tu ialah kita ambil pada atas ni 1000. Okey, so kita ambil 1000. Sekejap, 1000.
Okey, darab dengan, okey, kita tengok kadar premium dia. Dia berumur 45 tahun. Okey, dia nak bertempoh 5 tahun. Okey, so bila kita rujuk jadual, dia berumur 45 tahun. Okey, untuk tempoh 5 tahun. Okey, so dekat sini lah 7.996. So kita masuk dalam calculation kita 7.96. So just tekan calculator seperti biasa. So kalau pelajar dah mahir, pelajar boleh just potong je 0.3 kat sini, 0.3 dekat situ. So 100 darab 7.96, 7.96, so alih titik 2 je. So kita akan dapat RM796. Okey, so settle. Untuk soalan B1. Okey, seterusnya kita sambung. B2. Jika Vincent membeli pelan boleh baru tahunan dengan nilai muka 100,000, berapakah beza premium? Soalan ni dia nak beza premium. Okey, tahunan yang dibayar berbanding dengan pelan bertempoh 5 tahun. So jawapan dekat B1 tadi kita dapat 760. Okey, so sekarang ni kita tengok yang ni. Okey, seperti biasa kita tulis formula siap-siap. Premium sama dengan nilai muka polisi C bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Okey, sama juga kaedah dia. Nilai muka polisi sudah beli 100,000. 100,000 bahagi dengan 1000. Okey, darab dengan kadar premium per RMX ni. Okey, dia beli. Okey, pelan boleh baru tahunan. Yang ni untuk yang ni. Yang kedua ni. So, kita rujuk jadual. Umur dia 45 tahun. So, pelan boleh baru RM5.52. So, just masuk je. RM5.52. Just potong je lah. 0, 0. Lepas tu darab 100. Kita alih titik dia. So, kita akan dapat 52.00. So, dekat sini soalan dia tanya beza premium. So, beza just tolak balik lah. Okey, cikgu tulis mula. So, beza. Okey, 760 tolak dengan 552.00. So, kita dapat beza dia. Okey, 760 tolak dengan 552. So, kita dapat jawapan dia 208 ringgit. 760 tadi Sekejap. Okey, so ada sedikit pembetulan soalan atas tadi Soalan atas tadi cikgu padam sikit. Okey, kita dapat tadi 796. Sorry pelajar 796.00. So dekat sini 796 lah. Okey, sorry. 7996. So 796 tolak dengan 552. So kita akan dapat 244. So 244 Okey, biasakan kalau ringgit 0.00 lah. 2 titik kat belakang Okey, so settle. Untuk soalan yang kelima. Soalan 9. Okey, Encik Gailang ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah tersebut ialah 1.3 juta. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 70% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak 3,000. Okey, ni ialah soalan insurans harta lah.
Okey, sebelum tu kita recall balik apa yang pelajar perlu tahu. Okey, yang pertama sekali co-insurance lah. Okey, pelajar kena tahu co-insurance. So, bila sebut saja co-insurance, dekat sini dikata 70%. Okey, kita take note dulu. Apa dia co-insurance? Co-insurance, okey, ialah perkongsian. Perkongsian. Perkongsian antara, okey, syarikat. Ini syarikat lah, cikgu lukis gambar syarikat. Dan pemegang polisi. So, kalau disebut 70%, apa maksud dia? Syarikat 70, okey, pemegang polisi tanggung 30. Yang ni pelajar kena tahu. Co-insurance. Okey, dan yang kedua, pelajar kena tahu deductible lah. Deductible. So, deductible 3,000. Apa dia deductible? Okey, so cikgu ringkaskan. Deductible, pemegang polisi bayar sebelum membuat tuntutan. Okey, so tuntutan. Okey, dua perkara ni pelajar kena tahu. Okey, so kita tengok soalan. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. So, insurans yang harus dibeli, ada perkataan harus dibeli. Okey, so harus dibeli ialah 70% ni lah yang syarikat tanggung. So, insurans yang harus dibeli, pelajar boleh tulislah. Insurans yang harus dibeli. So, 70% darab dengan nilai boleh insurans rumahnya 1.3 juta. Maksudnya 1.300.000 lah. 300,000. Okey, so dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, kita tekan kalkulator. 70%. Okey, darab dengan 1.300.000. 23. So, nilai boleh insurans rumahnya ialah 910,000 lah. 910,000. Okey, ni jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan B, soalan seterusnya. Okey, rumah Encik Gailan telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian sebanyak 205,000. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli. Soalan ni insurans yang telah dibeli. Okey, oleh Encik Gailan jika dia menerima bayaran pampasan sebanyak 202,000 dan 120,000. So ada dua soalan dekat sini Okey, so soalan dia hitung jumlah insurans yang telah dibeli lah kalau dia terima pampasan yang pertama dulu 202,000. Okey, yang ni pun pelajar just boleh masukkan dalam formula lah. Okey, cikgu tulis formula dulu. Pampasan sama dengan insurans yang dibeli bahagi dengan insurans yang harus dibeli. Terus dibeli. Okey, darab dengan kerugian. Okey, tolak dengan deductible. Formula ni tidak diberi semasa periksa. So, bila formula tak diberi, pelajar kena ingatlah. Okey, macam mana nak ingat? Tulis je soalan dia. Bila dapat soalan, tulis formula sentiasa tulis. Okey, kita selesai yang pertama dulu. So, sekarang ni berapa insurans yang dia beli? Okey, kalau dia terima bayaran pampasan 202,000. So, kita just masuk je. Ni untuk soalan yang pertama dulu Okey, masuk 202. 202,000 sama dengan insurans yang dibeli. Kita andaikan DX lah. Bahagi dengan insurans yang harus dibeli. Kita dah kira tadi dekat atas tadi. 910,000. 910,000. Okey, darab dengan kerugian dia. So, kerugian dia 205,000 ke atas tadi 205,000. Tolak dengan deductible. So, deductible dia ada dekat sini 3,000. Okey, so 3,000. Okey, so macam mana nak cari nilai X?
Pelajar darab seperti biasa Okey, kalau pelajar dah mahir guna kalkulator, so kita masuk kalkulator teruslah. Okey, so cikgu kira terus. 202,000 202 tu 23 202,000 sama dengan ni alpha soft lah. Okey. So alpha x dekat sini per dengan 910,000. 3. Okey, 910,000. Okey, kita darab dengan ataupun kita buat bracket Okey, cikgu cuba dulu darab 205,000 tolak dengan 3,000. Okey, so kita tekan shift soft. So kita akan dapat jawapan dia. Sebenarnya jawapan dia bila pelajar tekan shift soft, pelajar akan dapat 202,000 lah. 202,000. Okey, so settle lah. Okey, kaedah tekan kalkulator tadi cikgu dah tunjuk Okey, so settle untuk yang pertama. Okey, so cikgu buat sedikit pembetulan. Sebenarnya insurans yang dibeli ni, so cikgu padam dululah. Okey, sekejap. Kenapa tak ada padam? Okey, so kita dapat jawapan dia sebenarnya 910,000 Okey, so selesai. Maksudnya dia beli insurans dia 910,000. So that's why dia terima pampasan dia 202,000. Okey. Ataupun biasanya kita akan tolaklah nilai kerugian. So ada lagi satu kaedah. Kita ambil kerugian dia, kerugian. So kerugian tolak dengan deductible. So kerugian dia 205,000. Just tolak dengan deductible 3,000. So kita akan dapat 202,000. So selesai. Untuk soalan yang pertama ni settle. Okey, sebab dia terima pampasan banyak ni Okey, kita kira berapa jumlah insurans yang dia beli. Kalau dia terima pampasan dia 120,000. Kaedah yang sama. Dia terima pampasan dia, cikgu buat warna lain sikit. Okey. Pampasan dia 120,000. Okey, sama dengan insurans yang dibeli bahagi dengan insurans yang harus dibeli. 10,000 darab dengan kerugian 205 tu 23 tolak dengan deductible 3,000. Just masuk dalam formula juga. So kita akan dapat nilai X dia. Kalau pelajar mahir tekan kalkulator, pelajar tekan terus. So pelajar akan dapat 546,000. Okey. So dekat sini kita compare yang pertama dengan yang kedua ni. Okey, so kita compare dia. Kalau dia beli dengan insurans yang harus dibeli ni 910,000, so pampasan dia besar lah. Okey, tapi mungkin Encik Gailang ni tak ada duit, so dia beli insurans banyak ni je. Dia beli insurans banyak ni. That's why dia terima pampasan banyak ni saja. Yang ni pelajar kena take note. Okey, so settle untuk soalan ke-9.